bom atom mungkin merupakan teknologi yang berjaya menamatkan keseluruhan Perang Dunia Kedua. Tapi dia sebenarnya bukan watak utama dalam konflik terbesar manusia tu. Watak utamanya adalah satu ciptaan yang dipanggil sebagai radar, iaitu mata yang dapat melihat sejauh beratus-ratus kilometer dan menjadi penentu sama ada korang dapat memintas pesawat bom yang sangat-sangat laju ataupun korang mati tanpa sempat berbuat apa-apa. Dan nak tahu tak, ciptaan manusia yang sangat-sangat hebat ni mungkin boleh dijelaskan semudah korang menepuk tangan. Apa jadi kalau kita tepuk tangan? Keluar bunyi lah kan? Keluar bunyi. Tapi bunyi itu dia tak pergi selama-lamanya. Okey. Disebabkan kita ada dalam bangunan macam ni. Jadi bunyi itu akan dipantul balik kepada kita. Jadi kalau kita boleh ukur masa antara kita tepuk tangan dengan masa pantulan itu, kita boleh menentukan jarak. Sebab gelombang yang dihasilkan itu bergerak mengikut kelajuan tertentu. Kelajuan bunyi lah kan? Kelajuan bunyi lah. Tapi kalau macam untuk radar, konsep yang sama juga digunakan. Tapi kali ini dia tak guna bunyi lah kan? Dia guna gelombang elektromagnetik. Jadi disebabkan dia lagi laju, kita boleh gunakan radar untuk mengesan objek yang jauh. Masa untuk mengesan kedudukan sesuatu objek tu lebih cepat. Dan lagi satu, gelombang elektromagnetik tidak bergantung kepada medium. Maknanya di ruang angkasa pun boleh. Kalau tak ada udara pun boleh. Dia boleh bergerak juga. Dia boleh bergerak. Bukan macam gelombang bunyi. Itulah sebab antara sebab digunakan radar tu menggunakan teknologi elektromagnetik ataupun gelombang elektromagnet lah. Macam tu radar berfungsi. Power je. Ada radar tak yang kita boleh tengok dekat makmal ni, Doktor? Dalam makmal ni tak ada. Kebanyakannya alat-alat komunikasi ada. Kalau kita nak tengok radar yang betul-betul beroperasi, apa kata kita pergi lapangan terbang antarabangsa Senai? Lapangan terbang Senai? Ya. Sekarang? Kita sekarang ni berada di Jabatan Meteorological Johor. Apa yang kita nampak sekarang ni ialah weather radar, iaitu radar yang digunakan untuk mengesan hujan ataupun awan-awan yang besar yang boleh menjejaskan penerbangan di sekitar kawasan Johor. Jadi dia yang dalam tertutup tu ke? Macam kopiah tu ke? Yang kopiah tu kita panggil redom. Oh ya, kenapa dia tutup Tujuannya ialah nak sebagai perlindungan kepada radar yang ada kat dalam. Ya Doktor, jadi radar ni kan dia kesan apa benda sebenarnya? Macam mana dia boleh tahu cuaca tu akan jadi apa? Dia boleh ramal cuaca. Apa data yang dia dapat? Radar jenis ni dia direka bentuk untuk mengesan kedudukan awan dan hujan. Hujan maksudnya titisan hujan? Yes, titisan hujan. Dia boleh detect air yang jatuh? Ya, tapi dia nampak macam banyak lah. Jadi dia boleh detect titisan hujan. Jadi dengan ada maklumat ni, pihak kawalan udara boleh menyampaikan kepada juruterbang supaya mengambil tindakan yang selanjutnya dan mengelak sekiranya daripada melalui kawasan-kawasan yang ribut atau hujan yang lebat. Itu radar apa benda pula tu? Kalau tadi radar untuk kaji cuaca, sekarang ni apa yang kita lihat ialah radar untuk pemantauan udara. Maknanya radar ini direka bentuk untuk mengesan kapal terbang yang berlepas dan mendarat di sekitar lapangan terbang antarabangsa Senai dan juga kawasan di sekitar Johor atau selatan semenanjung Malaysia. Berapa jarak yang dia boleh detect kapal terbang ni, Doktor? Dia berapa tu? Dia sebenarnya apa yang kita lihatnya ada dua radar. Yang radar bawah tu kita panggil primary radar dan radar yang atas tu kita panggil secondary radar. Primary radar direka bentuk supaya membantu kapal terbang mendarat dan berlepas daripada lapangan terbang ini.
Yang macam melengkung sikit tu kan? Yang macam rupa parabolik di bawah Okey. tu. Radar yang di atas tu yang kita panggil sebagai secondary radar digunakan untuk mengenal pasti kapal terbang. Jadi kita ada dua radar lah, primary dan secondary. Radar primary ni disebabkan dia direka bentuk untuk kapal terbang berlepas dan mendarat. Jadi dia punya kawasan yang dia boleh pantau adalah sekitar 150 km 150 km sahaja. sahaja. Ya, sebab Jauh je. jauh. Dan radar yang atas tu secondary kan, dia reka bentuk untuk memantau kawasan seluas 470 km. Maknanya dia boleh kesan bukan saja Sampai ke KL selatan tu. semenanjung Malaysia, termasuk Singapura dengan Indonesia sekali dia boleh kesan. Okay, jadi kalau dia boleh detect lah doktor kapal terbang yang jauhnya 400 km, kita macam tak boleh nak bayang macam mana dia boleh, macam apa yang dia guna yang dia boleh detect kapal terbang. So mesti jadi kecil sangat kapal terbang tu 400 km lebih. Dan mesti kena cepat kan dia punya data dia pancar dan dia dapat tu. Jadi macam mana sebenarnya prinsip di sebalik radar ni doktor yang dia boleh detect? Apabila antena tu menghala sesuatu arah, dia akan hantar isyarat, dan apabila isyarat tu dipantul oleh kapal terbang, dan daripada situ dia akan ukur dia punya jarak Macam daripada gema kapal lah, terbang. Macam gema, yes. Oh, okay. Dan memang nampak kalau kita fikirkan macam mana jauh tu kan. Jauh kan. Tapi kita kena ingat radar adalah berpandu kepada gelombang elektromagnetik. Okay. Dia laju tak? Dan jarak dan kelajuan gelombang elektromagnetik ni ialah macam cahaya. Oh, benda yang paling laju lah. Paling laju lah. Macam cahaya. Okay, patutlah. Macam cahaya. Kan? Apa yang kita nampak, itulah dia. Kalau kita boleh bayangkan 470 km kan, kalau cahaya 3 kali 10 kuasa 8 meter per second Macam kan? tak ada apa lah. Lagi cepat daripada kita kelip mata je dah. Betul. Jadi memang cepatlah. Tadi kita telah melawat lapangan terbang antarabangsa Senai, dan kita juga telah lihat bagaimana radar digunakan. Ya betul doktor. Macam pergi lawatan sambil belajar je dok. Jadi persoalannya sekarang ialah bagaimanakah kawalan udara dapat menghubungi pesawat sekiranya perlu ada perubahan yang perlu dibuat semasa penerbangan. Jadi cara yang digunakan ialah dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti yang ada di sini. Cuma satu masalah dengan menggunakan alat-alat komunikasi radio ni ialah dia menggunakan gelombang elektromagnetik, dan gelombang elektromagnetik ni boleh dipantau menggunakan alat-alat yang tertentu seperti yang ada di sini. Jadi kita boleh akses lapangan terbang punya communication. Kita boleh akses, kita boleh dengar, kita boleh kacau pun. Kacau pun boleh. Kacau ni kita memperkenalkan gangguan pun boleh buat. Macam mana contoh tu doktor? Alat yang ada di sini ialah signal generator. Alat ini boleh digunakan untuk menguji peralatan-peralatan seperti alat komunikasi radio. Testing radar pun boleh pakai. Nak testing radar sama ada dia berkesan atau tidak, ataupun dia boleh pick up isyarat dengan baik, kita boleh gunakan alat. Selain daripada tu, apa lagi yang alat ni boleh buat? Yang lain macam special sikit ke? Yang specialnya yang itu kurang baik lah. Macam mana? Untuk kebaikan, betul kita boleh guna untuk menguji segala alat-alat yang ada di sini. Okay. Dari segi yang tak baiknya, kita boleh gunakan alat ni untuk menyebabkan gangguan. Gangguan macam mana tu? Umpamanya, kalau kita gunakan alat ni, kita sebenarnya boleh mengganggu operasi perisian seperti waste. Ya betul doktor. Sekarang ni kita gunakan alat ni untuk transmit. Okay. Sekarang dia transmit pada frekuensi yang ada di sini. Okay. Sebenarnya inilah frekuensi yang digunakan oleh GPS. Oh. Dan cuba kita lihat apa yang berlaku. Nampak tu? Dia tak loading. Dia tak boleh lock. Sepatutnya dia bentuk ni kan, dia macam bentuk arrow tu kan. Betul. Sekarang dia tak boleh lock. Kalau kita off apa jadi doktor? Boleh tekan yang tu, button that ini. one. Satu lagi sebelah tu. Ini. Okey. Sekejap lagi dia okey.
Ini yang sepatutnya. So yang Ah. tadi tu dia macam diganggu lah. Dia ganggu, dia tak boleh lock. Jadi Semua orang boleh buat ke benda ni? Tak bahaya ke? alat ni boleh beli. Tapi kalau nak buat sendiri, alat yang fungsi macam ni, budak tahun 2 Universiti Electronic Engineering pun boleh buat. Ui, Ha. ya. Itulah dia. Jadi maksudnya semua orang yang ada kemampuan, yang ada ilmu, dia orang boleh bypass, dia orang boleh hijack sesuka hati. Boleh kita bayangkan di sini. Kan? Kalau alat seperti ni digunakan sekitar lapangan terbang Senai, bahaya tu nak landing macam mana? Dahsyat. Sebab pesawat yang ada sekarang memang gunakan GPS untuk tujuan navigasi. Jadi inilah dia benda yang kita kena tahu. Walaupun alat-alat yang ada ni memang baik, memang berguna, tapi pihak-pihak yang tertentu boleh salah gunakan. Dan menyebabkan gangguan dan pesawat tak boleh sampai ke destinasi. Yang bukan saja sampai destinasi, nak landing pun susah. Jadi maksudnya keselamatan negara sangat bergantunglah kepada takat mana kita tahu tentang teknologi yang sangat-sangat hebat ni lah. Itulah dia. Jadi maksudnya kita kena ada orang yang betul-betul pakar dan belajar pasal radar dan pasal telekomunikasi. Kalau tak, orang lain boleh buat macam-macam kat kita. Dan kan? kalau kita tahu cara-cara yang boleh digunakan untuk mengganggu, dan kita boleh juga mencari jalan nak menyelesaikan masalah tu. Jadi dengan menghadiri kursus seperti ini, kita boleh memahami bagaimana teknologi radar komunikasi, bagaimana dia beroperasi, dan juga kita boleh melihat apakah kesan-kesan seperti gangguan kepada sistem dan mencari jalan penyelesaian. Jadi UTM Space ada sediakan maksudnya kursus kan berkenaan dengan radar ni. Memang Mungkin doktor boleh ceritakan sikit apa yang latar belakang dan apa yang dipelajari mungkin. Kursus ni dibuka kepada semua. Kursus yang kita anjurkan ni adalah kursus profesional. Dia bukannya kursus akademik. Jadi sesiapa yang hadir, baik ada pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 tahun, tak perlu ada degree pun, tak perlu ada diploma, sekurang-kurangnya SPM aliran sains. Daripada program ni juga kita akan belajar selok-belok berkenaan radar, komunikasi, segala benda yang kita bincang dan segala alat yang ada dalam lab pun akan digunakan dalam proses pengajaran tu. Dalam program ni juga kena ingat, program ni tempohnya ialah 12 hari. 12 hari. 12 hari. Okay. Dan selepas selesai program, peserta akan dapat professional certificate. Itu yang penting juga. Professional certificate dalam bidang radar dan tactical data link atau komunikasi.